الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال أيضا: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وفي رواية: فله أجر شهيد. وقال أيضا: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان من ترك منكم أشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بأشر ما أمر به نجا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dimudahkan diri kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dilahirkan ke atas dunia ini, disebutkan dalam kitab, pepohonan itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung mengeluarkan buahnya yang tadinya belum pernah berbuah. Dengan asbab kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersyukur kepada Allah, akhirnya langsung pepohonan itu langsung berbuah. Kenapa? Karena syukurnya dilahirkannya di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sempurna zahir batinnya. Kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabah. Ada seorang sahabat namanya Surrah. Beliau telah meminum kencing baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, laqad istahdaratin naru bihi dharin. Sungguh dia telah membuat satu penolakan api yang besar padanya. Bermakna apa? Bermakna beliau tidak disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada seorang sahabat namanya Abu Thayyibah. Beliau telah meminum kencing baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idzan lan talijanna batna." Kalau begitu perut kamu tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau telah meminum darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man khalaqa dami lam tamassahun nar." Barang siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, niscaya dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam satu kitab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihinggap oleh lalat, atau beliau tidak pernah dihinggap oleh nyamuk. Ini kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah muak. Tahu namanya muak? Tidak pernah muak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berjalan maka akan dinaungi oleh awan, dan beliau tidak mempunyai bayangan. Ini kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau duduk, entah itu di majlis yang besar, entah itu di majlis yang sedikit, tetap tampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengadakan satu majlis, suatu pertemuan, perlu ada mimbar, perlu ada kursi supaya tampak orang yang berbicara. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saking mulianya beliau, di majlis yang besar, di majlis yang sedikit, tetap tampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata beliau tertidur, tetapi hati beliau tidak tertidur. Ini kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam satu kitab. Bahkan beliau melihat belakang sama seperti beliau melihat di depan. Begitu juga di kiri, begitu juga di kanan. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat orang yang di belakang itu sama jelasnya seperti beliau melihat di depan. Ini kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makhluk yang mengganggunya. Bahkan kalau ada makhluk melata, beliau akan cepat menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan mengganggu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kotoran beliau itu dihukumi suci. Bahkan kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajat, mau nomor 1, mau nomor 2, langsung ditelan oleh bumi. Kotoran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mau qada hajat, mau nomor 1, mau nomor 2, langsung ditelan kotoran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sempurna zahir batin. Ketika beliau dikandungkan oleh ibunya, walamma tamma min hamlihi syahran ala aqwalil ketika beliau sempurna 2 bulan saja dalam kandungan ibunya, pepohonan itu langsung berbuah
ketika beliau baru dalam rahim kandungan ibunya, baru 2 bulan, maka seluruh makhluk melata di kota Mekah ini berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Telah memberitahu bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dikandungkan oleh ibunya. Singkat cerita, ketika beliau mau dilahirkan, Allah datangkan untuk menjadi bidan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hadrat Asiyah wa Maryam. Ini langsung diutus oleh Allah sebagai bidan kelahiran atas Hadrat ibu beliau, Hadrat Aminah radhiyallahu taala. Hadrat Asiyah, Hadrat Maryam disebutkan dalam kitab yang menjadi berlian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas ibunya ketika melahirkan beliau. Dan ketika beliau dilahirkan dalam keadaan makhtun, sudah dikhitan, maqtu'us surrah, pusarnya itu sudah terputus. Ini kemuliaan baginda Nabi SAW. Ketika disebutkan dalam kitab, ketika baru berumur 2 hari beliau sudah bisa berdiri. Ketika berumur 5 hari baginda Nabi sudah bisa berlari. Ini kemuliaan baginda Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab. Keagungan baginda Nabi. Sehingga Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan dalam syair, ketika beliau kehilangan jarumnya, maka beliau susah mencarinya. Ketika datang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jarumnya yang hilang diketemukan oleh Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking terang benderangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sempurna zahir batinnya. Maka disebutkan dalam kitab Al-Barzanji, "Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Hadha wa qad istahsana al-qiyam inda dhikri maulidish syarif a'immatun dhawu riwayatin wa rawiyyah. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah." Bahkan ketika baru dilahirkan baginda Nabi, disunahkan untuk berdiri menyambut kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana paman beliau Abu Lahab, saking gembiranya dengan kelahiran baginda Nabi, beliau mempunyai seorang budak, beliau bebaskan. Akhirnya dikisahkan setiap hari Senin Abu Lahab itu dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab apa? Gembiranya dengan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disunahkan, dianggap baik ketika baru dilahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wa qad istahsana al-qiyam inda dzikri maulidish syarif a'immatul dhawu riwayatin wa rawiyyah. Disunahkan berdiri ketika didengar kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatuba liman kana ta'zimuhu Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beruntunglah bagi orang yang mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan umat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sempurna untuk kita ikuti. Gerak-gerik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi sunnah, surah, sirah, sarirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana kita hidupkan, pasti Allah akan muliakan hambanya dari dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Bahkan disebutkan sejauh mana kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam kehidupan kita ini, maka sejauh itulah menghiasi diri kita dengan kemuliaan di dunia dan kemuliaan
kemuliaan di akhirat. Mudah-mudahan diri kita dibimbing oleh Allah SWT untuk selalu cinta kepada baginda Nabi SAW, mengagungkan baginda Nabi SAW. Disebutkan dalam kitab Fathul Qaribul Mujib, cara ta'zim kepada baginda Nabi SAW itu adalah biihya'i sunnatihi, dengan menghidupkan sunnah beliau. Ini cara ta'zim kepada baginda Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab Fathul Qaribul Mujib, yaitu biihya'i sunnatihi, menghidupkan seluruh sunnah baginda Nabi SAW. Seluruh gerak-gerik baginda Nabi SAW kita hidupkan. Inilah cara diri kita ta'zim kepada baginda Nabi SAW. Wa tablighiha, dan mendakwahkan sunnah baginda Nabi SAW. Itulah cara disebutkan oleh para alim ulama untuk mengagungkan baginda Nabi, yaitu biihya'i sunnatihi wa tablighiha. Kita hidupkan seluruh sunnah baginda Nabi SAW dan kita mendakwahkan sunnah baginda Nabi SAW. Itulah cara ta'zim kepada baginda Nabi SAW. Oleh karenanya kita niat dalam diri kita, bagaimana pondok kita ini adalah pondok Al-Quran, pondok mengamalkan, yaitu bagaimana kita belajarkan mengamalkan Al-Quran itu sendiri, dan untuk mendakwahkan Al-Quran itu sendiri. Siap insyaallah? Semoga Allah SWT menerima. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallah